Baiklah, kembali lagi bersama kami dalam program Buat Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Baiklah, untuk segmen pada kali ini kita ada panel jemputan yang kita tak boleh lepaskan dia. Sebab seingat saya lah, before this saya dengan Taisha kata kita akan melepaskan dia untuk perjuangan lain. Tapi tak boleh sebab kita tahan dia untuk anda semua. Sebab kita tahu ini adalah masalah masyarakat. So, topik hari ini adalah runsing dan diagnosa penyakit mental. Kemana dan apa langkah seterusnya? Dan tetamu jemputan kita ialah Presiden MIASA, itu Puan Anita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Anita sihat? Sihat, alhamdulillah. Macam mana? Saya okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kerunsingan yang berlaku sejak 2 menjak ni dan topik hari ni sangat menarik lah. Dan pertama kali saya nak tanya dulu dengan Puan Anita lah. Boleh. Apa sebenarnya orang cakap definasi kerunsingan? Sebab kalau kita kerunsingan ni semua orang ada kerunsingan sendiri. Tapi di tahap manakah kerunsingan ni memerlukan satu perubatan tu sendiri? Betul. Okey. Jadi runsing seperti yang Eliza tanyakan tadi itu adalah perkara ataupun emosi biasa. Kan? Ash pernah runsing? Pernah. Pernah. Tadi Sudah sebelum tentu. masuk dia dah runsing. Saya takut. Betul. Jadi runsing, bimbang, ini semua adalah emosi-emosi yang biasa. Betul. Tetapi emosi-emosi ini kalau melampau, terlalu banyak dan mengganggu fungsi ataupun rutin harian, ini problem, masalah sebenarnya. Okey, jadi apabila kita tahu bahawa setiap hari runsing, perkara-perkara yang merunsingkan kita tidak ada solusi, kita tak tahu macam mana nak mengatasi, kita tidak tahu bagaimana nak menangani, dan itu menjadi masalah kepada kita, dan kita nak melakukan perkara-perkara lain yang biasa kita lakukan setiap hari, rutin kita menjadi sukar. Jadi di situ baru kita tahu we need to do something about it. Inilah masalahnya apabila kita biarkan, kita buat tak tahu, dan runsing, emosi runsing ini akan bertambah teruk, bertambah parah, dan kita dah tak tahu macam mana nak melakukan perkara-perkara yang lain. Semua benda mengganggu kita. Benda ni kita tak boleh nak buang. Jadi kita bermulalah overthinking, kan, negative thoughts mula masuk, perasaan bimbang yang sangat teruk, resah, gelisah, dan kemudian berlakulah serangan panik yang kita dah kongsi dah sebelum ni. Betul. Jadi sebab tu bila kita ada emosi yang melampau ni, kita kena berbuat sesuatu. Kita tak boleh biar je. Sebab kalau tak, dia akan memudaratkan eventually. Jadi ini yang kita tak nak. Kalau boleh kita nak mencegah. Bila benda ni dah melebihi apa yang kita perlu lakukan. Sebab tu kita kena berkongsi, bercakap, luahkan apa yang mengganggu fikiran kita, luahkan kepada orang, individu yang kita percayai. Jadi ini penting. Jadi maksudnya Puan Anita kan ada di luar sana menolak lah. Maksudnya bila ada orang cakap if you got problem, let it go. Betul. Is it Puan Anita menolak statement tu sebenarnya? Of course, kalau orang tu dah tak tahu macam mana nak mengatasinya, dia berbeza tau. Semua individu ada emosi runsing, resah. Tetapi untuk individu yang normal, itu okey, dia boleh mengatasi. Tapi kalau individu yang ada isu kesihatan mental, sebab tu saya katakan tadi, kalau dia dah mengganggu fungsi optima, dia dah mengganggu fungsi harian di mana kita tidak dapat lagi berfungsi sebagai manusia yang normal, di situ kita perlu lakukan sesuatu. Sudah tentu it's not something that just forget about it. Think positive, kan orang selalu kata. Kalau individu itu boleh berfikiran positif, individu tu dah berfikiran positif dah. Tetapi sebab dia tidak mampu, sebab tu dia memerlukan bantuan kita, memerlukan bantuan tadi macam Eliza katakan, bantuan perubatan, intervensi perlu diberikan. Sebab tu kadang-kadang kalau terutamanya di kalangan kanak-kanak kan, bila kanak-kanak kita melihat bimbang, resah, gelisah, lepas tu kita bagi tahu kanak-kanak tu, you're thinking too much. Mana boleh, tambahan lagi kanak-kanak, mereka tidak tahu bagaimana nak mengawal emosi, bagaimana nak mengatasi. Sebab tu berlakunya tantrum, moody, irritable, marah, outburst dan sebagainya. Kalau kanak-kanak dah pun begitu kan, bayangkan dewasa, sebagai seorang yang dewasa mengatakan begitu kepada kanak-kanak, kita sebagai dewasa pun sukar nak mengawal emosi-emosi yang kita sendiri tidak faham, dan terutamanya kalau berlebihan. Jadi sudah tentu intervensi perlu diberikan. Jadi Puan, boleh daripada apa yang Puan cakap tadi, boleh kita, Puan kongsikan sedikit tentang apa perkara pertama seorang pesakit itu perlu lakukan dan apa pilihan yang mereka ada? Okey, boleh. Okey, yang pertama sekali, untuk nak memudahkan kita dan mendapat jawapan yang lebih tuntas, mungkin kita boleh melaksanakan apa yang kita panggil sebagai DASS test. Ujian Saringan Kesihatan Mental, DASS. Depression, Anxiety, Stress,
skill test. Dan ini bukan ujian klinikal, tetapi ini adalah satu ujian saringan di mana kita boleh dapati di internet pun ada. Dia 21 soalan, kita boleh menjawab 21 soalan. Kalau daripada DAS test ataupun keputusannya kita mendapati depression kita, level kita severe ataupun teruk dan sangat teruk, anxiety dan stres juga begitu, itu adalah indikator sebenarnya bahawa okey, mungkin tahap kesihatan mental aku tidak baik. Maka daripada situ anda boleh pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan ataupun klinik swasta untuk memberikan orang kata DAS test tersebut atau membuat saringan bersama-sama dengan doktor di klinik tersebut. Kerana daripada situ anda boleh mendapatkan surat rujukan, dan surat rujukan ini kita bawa ke hospital, dan di hospital anda boleh bertemu dengan pakar psikiatri. Jadi pakar psikiatri adalah pakar yang boleh mendiagnose seseorang dengan penyakit mental. Pakar psikologi juga boleh, cuma pakar psikologi tidak boleh memberikan ubat-ubatan. Kalau perlu ubat-ubatan, mereka tidak boleh prescribe ubat. Hanya pakar psikiatri yang boleh. Tetapi di klinik-klinik kesihatan juga ada apa yang kita panggil sebagai FMS, Family Medicine Specialist, di mana mereka adalah pakar perubatan yang juga boleh mendiagnose individu-individu dengan penyakit mental. Tetapi tidak semua klinik kesihatan boleh. Jadi biasanya yang paling mudah adalah dapatkan surat rujukan dan pergi ke hospital kerajaan yang berdekatan. Begitu prosedur dia. Info ni sangat penting sebenarnya. Sebab kalau tak ada surat tu kita tak boleh nak pergi kan. Melainkan emergency lah. Itu berbeza. Tapi untuk nak memudahkan, pergi ke klinik kesihatan dulu, kita buat dulu ujian saringan tersebut. Sebab katalah contoh kan, Ash pergi, kemudian keputusan Ash tu sederhana. Jadi bila dia sederhana, doktor ataupun health worker di klinik kesihatan tersebut boleh duduk dengan Ash dan memberi konsultasi. Okey Ash, mungkin kena perbetulkan komponen-komponen sekian. Contohnya kan mungkin tidur tak cukup, rehat tak cukup, mungkin pemakanan tak seimbang, mungkin tak bersenam contohnya. Jadi dia akan mengajar bagaimana nak memperbetulkan gaya hidup, dan mungkin akan mengajar coping mechanism yang lebih efektif. Mungkin mengajar latihan pernafasan, grounding teknik relaksasi, perkara-perkara yang boleh membantu kita. Dan bagi saya itu adalah quick wins sebenarnya. Sebab perkara-perkara begitu, teknik-teknik ni dia 5 minit dah boleh membantu kita untuk meringankan beban-beban stres kita, anxiety, anxious, rasa panik di tempat kerja, mungkin takut, resah, gelisah, bimbang. Banyak emosi ni. Betul. Tapi dengan hanya mempelajari teknik-teknik tersebut sangat membantu individu di tempat kerja. Khususnya. Ada satu persoalan yang datang di minda. Apabila kita mengalami satu kerunsingan, seseorang individu itu akan lebih kepada menangis. Dia akan mencurahkan dengan cara menangis dan conceal. Just kita selalu conceal lah. Kita perempuan, kita ada masalah selalu conceal perasaan itu. Sebab kita takut untuk lebih membuka. Jadi sebenarnya apakah cara lain sebenarnya Puan Anita selain daripada pergi diagnose, pergi jumpa orang atau mungkin makan ubat. Selain daripada itu mungkin ada cara lain yang orang boleh cuba untuk perbaiki diri sendiri, sebab kerunsingan terlalu banyak, end up menangis sepanjang hari dan tak nak buat apa-apa. Betul. Ni sebenarnya soalan yang baik Liza. Ada pelbagai cara sebenarnya. Kalau kita ni lebih kepada seorang individu yang suka mungkin meluahkan daripada segi, kita boleh buat journaling. Dulu zaman saya tulis dalam diary. Betul kan? Sama menulis. Saya hari ni sedih sebab boyfriend marah. Macam tu kan. Kita rasa lega. Betul. Tapi bila kita nak tulis dalam orang kata diary ataupun journaling ni, kita membuat perkara yang positif tau. Macam what are the things that I'm grateful for today? Apa perkara-perkara yang aku berterima kasih or grateful for? Contohnya, apa perkara-perkara yang positif yang berlaku? Apa perubahan yang aku mahu lakukan? Apa yang aku boleh? What is within my grasp? Contohnya. Jadi ini adalah satu cara untuk kita orang kata meringankan apa di dalam minda kita dan kita luahkan, kita transfer kepada kertas. Ini penting, ataupun kita type lah, tak kisah. Itu mensalurkan perasaan dalam satu menyalurkan perasaan pada satu aspek yang lain lah. Betul. Kemudian perkara-perkara yang kita sukai ataupun gemari. Contohnya, kalau membaca buku. Puan Anita sekejap. Untuk contoh, kita simpan sebentar lagi. Boleh. Sebab commercial break nak lalu. Jadi kita simpan sebentar lagi. Kalau anda nak tahu contoh-contoh, anda jangan ke mana-mana.
Teruskan bersama kami dalam program Buat Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Hai adik-adik, nak mengenali haiwan dengan lebih dekat? Mari belajar mengenali haiwan-haiwan yang comel, unik dan pelbagai lagi haiwan yang menarik untuk diterokai. Umur yang kita pegang ni, yang saya pegang ni, umur dia baru dalam setahun ke 2 tahun. Dengan telatar pengacara yang mencuit hati dan berinformasi. Poni pun ada banyak kategori grade dia. Saksikan Tome-Tome setiap Sabtu 11.30 pagi di Suka TV. Suka sangat. Hello! Mau curi? Ha? Kau mau curi kereta? Lu sama awak apa? Saya Uncle Tony. Saya Sally Sakwang. Kita cuma mau tanya aja. Hoki negara Zimbabwe hilang kayu hoki. Lagi kami dari Amerika Selatan. Yang kurang pastinya dari kami di Suka TV. Suka sangat. Suka TV kini boleh ditonton di My Freeview saluran 116 dan juga secara online di sukatv.com. Kini anda boleh menonton kami di kaca TV, telefon pintar, tablet dan juga komputer riba. Setiap masa, di mana saja anda berada. Saksikan juga pelbagai rancangan menarik di Suka TV. Jadi jom tonton Suka TV dan membeli belah di Suka Shop. Semuanya di Suka TV. Suka sangat. Kembali lagi dalam rancangan Hawa Buat Bicara Hawa. Sorry. Inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu Puan Anita yang akan membincangkan topik runsing dengan diagnosa penyakit mental, ke mana dan apa langkah seterusnya. Yes, jadi tadi kita ada gantung sikit. Itu contoh untuk kita menyalurkan perasaan kita ni. Jadi apakah contoh-contoh itu, Puan Anita? Okey, betul. Tadi kita dah sebut tentang menulis, Journaling, diary dan kemudian journaling. Okey, jadi apa sahaja perkara-perkara ataupun aktiviti yang kita gemari. Jadi contohnya kalau kita suka bersukan contohnya ataupun hobi-hobi tertentu, kita juga boleh menyalurkan begitu. Jadi macam saya katakan tadi, kalau kita minat membaca buku, tak kisah buku cerita ataupun non-fiction, okey, kita boleh membaca. Kalau membaca itu terapi buat kita, that can help. Jadi ini bergantung kepada semua individu. Sebab tu di MIASA, di NGO yang saya tubuhkan, kita memang menyediakan pelbagai perkhidmatan. Contohnya kita ada kelas-kelas seni ataupun terapi seni. Kita ada kelas menari, kita ada kelas drama, speech and drama. Kenapa kita menyediakan aktiviti-aktiviti begini? Sebab ini juga adalah cara untuk kita menyalurkan energi kan, masalah kita, stres kita. It is de-stressing sebenarnya dan dia sangat therapeutic. Salah tanggapannya adalah, Puan Anita, saya ni tak pandai melukis. Saya tak pandai mewarna, saya tak pandai menggunakan alat-alat melukis ni semua. Jadi bagaimana terapi seni, bagaimana kelas-kelas seni boleh membantu saya? Dia bukan outcome lukisan tersebut ataupun apa yang kita warna. Outcome tu, itu bukan apa yang kita nak tengok. Sebenarnya proses tersebut itu adalah healing, adalah therapeutic, adalah de-stressing. Jadi itu sebenarnya yang membantu. Saya pun tak pandai seni. Saya ni orang terakhirlah kalau nak melukis ke nak mewarna. Tetapi waktu PKP yang pertama, sebab kita dah memang offer kan perkhidmatan tu, jadi saya sendiri cuba dan betul, benar. Sebenarnya bila kita buat, kita memang rasa relax. Sebab kita fokus kepada lukisan tersebut, kita fokus kepada mewarna. Jadi proses tersebut itu yang menenangkan kita sebenarnya. Jadi kita jangan rasa, Puan Anita, saya tak pandai menari, saya tak minat, saya tak suka drama, saya tak pandai berlakon. Tak ada kena-mengena sebenarnya. Itu adalah cara lain untuk mengekspresikan diri. Tidak semua individu tahu bagaimana nak meluahkan melalui kata-kata.
Betul. Tetapi mungkin melalui menari, mungkin daripada pergerakan badan, kita juga boleh meluahkan, kita channel tenaga dan energi tersebut kepada perkara-perkara lain dan insya-Allah ia boleh membantu. Macam Eliza katakan, oh tak ada solusi. Betul, tapi emosi bimbang, resah tadi, menangis, terisak-isak tu sampai bila? Kan? Sudah tentu nak menangis perlu menangis sepuas-puasnya. Tapi bila dah habis menangis, bangkit. Bagaimana nak bangkit, ini adalah cara-caranya. Begitu. Tapi saya masih lagi, maksudnya saya bukan berkeras ya penonton. Saya masih lagi macam tertanya Puan Nita, macam mana pula apabila kita dah menyalurkan energi yang negatif tu dengan cara Puan Nita sebutkan, journaling, buat aktiviti kan. Jadi macam mana kita nak tahu yang kita sebenarnya dah okey? Sebab kita tak rasa benda tu cuma conceal, cuma hanya penyamaran semata-mata. Bila kita nangis, okey, I dah siap nangis, I tak nangis esok. Kita okey, esok lusa dia akan datang semula. Jadi macam mana nak elak benda tu terjadi? Betul tu. Inilah dia, ini adalah ujian dalam kesabaran. Dia adalah satu proses. Saya faham ni, selalu ini adalah satu FAQ tau. Biasa kalau individu datang ke saya, Puan Nita, bila saya boleh sembuh? Berapa lama kena makan ubat? Berapa lama kena buat ni? Jadi kita kena faham ya, ini adalah ujian. Jadi bila dalam ujian ni dia ada komponen sabar di situ. Jadi bila dia satu proses, dia memakan masa. Eliza dengan Ash boleh duduk dengan saya sampai besok pun kita bincang. Tapi ia adalah proses. Trust the process. You must trust the process. Kemudian dalam masa yang sama, selari dengan itu, berdoa, minta banyak-banyak dekat Tuhan. Berikanlah aku, tunjukkanlah aku jalan keluar. Berikanlah aku kesabaran. Berikanlah aku ease the process for me. Jadi kita perlu minta. Tapi dalam masa yang sama, usaha ikhtiar itu perlu ada ya. Jadi kalau nak tanya saya berapa lama besok Puan Nita, saya okey, lusa saya nangis, the next day okey, kemudian nangis lagi. Sebab it's a process. Kita manusia bukan robot. Betul, kita jadi manusia bukan robot. perlukan masa, perlukan waktu. Jadi ini penting sebenarnya. Sebelum saya bagi Ash tanya soalan, saya satu lagi soalan. Silakan Eliza. Macam mana Puan Nita kita nak mengikhlaskan diri dalam proses sabar tersebut? Sebab kita tahu manusia, kita bukan robot, kita manusia. Jadi untuk mengikhlaskan sesuatu yang merunsingkan kepala kita, tidak memberikan negatif impact kepada kita. Jadi macam mana sebenarnya, mungkin keikhlasan tu boleh bantu kan? Mungkin. Tapi macam mana sebenarnya Puan Nita kita nak capai tahap ikhlas untuk bersabar bagi mengharungi kerunsingan yang berlaku? Okay, saya tak nak pretend macam saya pakar, saya tahu jawapannya. Tetapi apa yang penting yang saya pelajari daripada proses ujian saya sendiri kepada proses penyembuhan adalah pergi ke kelas agama. Kelilingi diri dengan rakan-rakan yang berjuang sama-sama. Supaya kita faham, kita sebagai manusia kan kita perlukan reminders sebenarnya. Kita tahu sebenarnya. Tapi macam mana Puan Anita? Jadi sebab tu kita kena sentiasa dalam keadaan berjemaah. Saya dulu pun alhamdulillah saya pergi ke kelas-kelas untuk saya sendiri sentiasa mendengar these reminders. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa Allah berikan ujian kepada aku ni? Jadi peringatan-peringatan ini penting supaya akhirnya kita mengikhlaskan diri. Tapi jangan tunggu baru nak ikhlas tu, jangan tunggu. Maknanya buat sesuatu kan. Buat sesuatu proaktif supaya akhirnya ikhlas itu sampai. Jangan kita tunggu Puan Nita tak ikhlas pun belum tapi tak buat apa-apa. Tak boleh. So you have to work and move towards untuk mencapai keikhlasan tersebut. Jadi ini adalah mungkin cara-cara. Jadi sistem sokongan ni penting tau sebenarnya. Kita perlu rakan-rakan yang positif, rakan-rakan yang menyokong kita, rakan-rakan yang memberikan sokongan, guidance, panduan, semangat. Supaya kita nak berjuang ni bukan kau ni memang kan banyak dosa ni, kan. Kau ni attention seeking, tak kuat, lemah, semua yang negatif. Jadi ini bukan, this is not the person that you want in your tribe. Bukan. Jadi pilih rakan-rakan, pilih orang-orang di sekeliling kita yang boleh memberikan sokongan. Kawan nak gelak ketawa ramai. Yang nak menangis bersama kita, yang sabar, yang faham perjuangan kita. Ini kawan, inilah sahabat yang kita patut simpan, yang perlu berada di sekeliling kita. Jadi untuk mencapai keikhlasan bukan perkara yang mudah. Saya juga belajar, saya juga masih dalam proses tu. Tapi insya-Allah kita
move towards that. Sebab itulah sebenarnya sebab kita kadang-kadang manusia kita lupa tentang emosi dalaman kita. Sebab kebanyakan kita healing, jom travel, jom makan. Betul tak? Ini satu perkara senario yang berlaku di luar sana. Healing je, makanlah, buat aktiviti, tapi kita lupa untuk feed kita punya rohani sendiri, dan sebenarnya itu yang banyak membantu kita dari segi keikhlasan dan juga minda dan hati. Betul. Yes, betul tu Iza. Jadi semua penonton di luar sana boleh ambil tips-tips tadi daripada Puan Anita, dan jangan bersendirian, kena ada circle yang jemaah yang bersama berjemaah. Betul. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Anita atas kupasan topik yang sangat menarik, info yang sangat membantu kita dan juga penonton. Kita akan jumpa Puan Anita minggu depan lagi insya-Allah dengan topik yang lebih menarik. Dan kita akan kembali selepas ini dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Terima kasih.